Ramadan tiba, Ramadan tiba. Salam marhaban ya Ramadan. Dang. Kalau bulan berpuasa, kita ni boleh lari ke tak sebenarnya? Waktu bila yang sesuai untuk berlari Boleh ke tak ni berlari ni? Confused lah bro. Kalau korang nak tahu apakah tips dan waktu bila sesuai untuk berlari, korang tengok video ni sampai habis, okay? Check it out. Kembali lagi dalam Hazim yang Channel Studio. Hello guys, Assalamualaikum. Kembali ke Hazimian Channel Studio. Bersama siapa? Hazim Nyam. Bro Nyam lah kiranya korang boleh panggil. Kali ni aku nak berkongsi topik tentang ia berkaitan tentang bulan Ramadan. Tak lama lagi guys. Jadi ada yang bertanya, apakah tips untuk korang nak maintain fitness ketika bulan Ramadan? Boleh tak berlari ketika bulan Ramadan? Apakah tips yang boleh dikongsikan? Apakah waktu yang sesuai untuk korang melakukan larian ataupun senaman ketika bulan Ramadan? Okey, bulan Ramadan, apa yang korang faham adalah kita menahan lapar dan dahaga sepanjang tempoh 12 ke 13 jam selepas sahur sehinggalah ke iftar. Itulah tempoh untuk kita menahan lapar dan dahaga. Kira satu cabaran untuk kekalkan fitness. Sebelum Ramadan kita banyak bersukan, kita banyak buat aktiviti lasak. Tetapi di bulan Ramadan ni ia dah jadi macam satu halangan untuk kita buat benda yang macam sebelum bulan Ramadan lah. Jadi tempoh itu adakah sesuai untuk kita melakukan larian, melakukan apa jenis sukan sesuai atau tidak? Selalunya kebiasaan untuk hari pertama berpuasa, minggu pertama berpuasa, apa korang rasa? Kebiasaan daripada kita akan rasa lemah, kita rasa macam tak ada tenaga. Itu adalah benda yang sangat normal berlaku ketika awal-awal minggu 1 Ramadan. Sebabnya badan sedang gunakan tenaga daripada otot untuk kegunaan tenaga harian. Itulah sebabnya korang rasa cepat letih di awal bulan Ramadan. Benda ni adalah benda yang normal. Jadi korang tak perlu risau. Yang menjadi persoalan ketika bertemunya bulan Ramadan, ramai antara pelari, terutamanya pelari-pelari pemula lah, ramai yang bertanya, waktu bilakah sesuai untuk seseorang pelari boleh berlari ketika bulan puasa ni? Ada 4 pilihan waktu yang sesuai seseorang pelari boleh berlari ketika bulan Ramadan. Let's go. Pertamanya adalah korang boleh buat aktiviti lari selepas pada waktu sahur. Kiranya selepas pada waktu subuh, korang bangun lepas pada subuh korang pakai kasut, korang keluar rumah, korang boleh buat aktiviti seperti low intensity, easy run. Kalaupun korang ingin buat high intensity, tak digalakkan. Korang boleh buat, bagi pengalaman aku dan bacaan aku, terbaik adalah korang boleh buat pada tahap medium intensity, di mana kalau ikut heart rate korang boleh buat di zone 3. Kira macam sederhana korang punya intensity lah. Jangan buat high intensity sebabnya korang tahu selepas daripada sahur itu korang ada tempoh masa yang agak panjang sehingga korang tunggu pada waktu berbuka. Jadi kalau korang buat high intensity akan menyebabkan korang akan alami glycogen depression, korang akan alami kehausan. Benda ni kita nak elakkan. Kita boleh berlari selepas bangun sahur adalah disebabkan kita sudah makan, perut kita sudah dipenuhi dengan kalori yang banyak, glycogen juga masih dalam keadaan yang baik, gula juga masih dalam keadaan yang tinggi. Itu sebabnya kita digalakkan untuk berlari selepas sahur. Itulah baiknya korang boleh buat, sebabnya korang ada tenaga yang banyak untuk lakukan aktiviti larian tersebut. Tapi korang kena ingat, jangan korang buat tempoh masa yang agak lama. Ia akan mengundang risiko korang cepat haus. Selepas korang habis lari pada waktu pagi tu akan menyebabkan korang rasa cepat penat sampailah ketika waktu berbuka. Lagi-lagi muka korang memang akan lemau je sebab korang dah berlari pada waktu pagi disebabkan kehausan. Jadi korang boleh adjust. Kebiasaan masa yang disarankan adalah 30 minit hingga 45 minit. Kalau korang dah biasa, korang bolehlah buat 1 jam ikut kondisi masing-masing punya cara, ikut adaptasi badan terhadap diri sendirilah. Tapi semakin korang berlari pada low intensity, tak ada masalah kalau korang nak stay lama pada satu tempoh larian. Tetapi digalakkan adalah korang berlari minimum 30 ke 45 minit. Pilihan yang kedua adalah korang boleh berlari 1 jam sebelum berbuka puasa. Sebab apa 1 jam sebelum berbuka puasa ni adalah pilihan yang aku rasakan secara general ramai yang ikut. Sebabnya salah satunya itulah masa yang ada untuk korang berlari. Lagi-lagi mereka yang baru balik kerja, kebiasaan adalah pukul 6. Kebiasaan sebelum berbuka puasa adalah di mana badan kita dah berada dalam satu tahap energi yang sangat rendah, tetapi kita masih dibenarkan untuk kita berlari disebabkan kita mengajar badan kita
kita berlari dalam keadaan perut kosong. Tapi kita yang boleh pada waktu itu adalah kita berlari pada low zone heart rate, di mana adalah zone 1. Paling tinggi pun korang boleh ke zone 3. Kalau korang main MAF training, elok jugalah, sebab MAF training itu adalah salah satu training pada low heart rate. Jadi ketika bulan puasa, elok jugalah 1 jam sebelum berbuka puasa, masa yang dicadangkan adalah 30 minit sehingga 45 minit. Jadi korang bolehlah lari pada satu tempoh yang aku cakap tadi, 30 ke 45 minit, asalkan korang tak cepat letih, tak cepat penat. Kebiasaan kalau boleh korang boleh lari di kawasan rumah, korang keluar pada pintu rumah, korang larilah 20 minit pergi, 20 minit balik. Kemudian siap-siap mandi, akhirnya berbuka puasa. Jadi bagi korang yang dah berpengalaman, korang bolehlah lari 1 jam. Untuk mereka yang baru nak memulakan larian, baru first time nak berjogging ketika bulan puasa, sebaiknya korang cuba dulu 30 minit. Apa korang rasa? Yang penting korang berlari dalam keadaan yang mudah bagi korang, tak cepat penat. Sebabnya korang berlari dalam keadaan perut kosong dan glycogen depletion. Selalunya 1 jam sebelum berbuka puasa adalah di mana badan kita alami glycogen depletion. Tenaga kita juga dah pada tahap sangat-sangat bawah, sangat-sangat rendah. Kita rasa lapar, kita rasa bad mood, kita rasa tak bertenaga, muka masam dan sebagainya. Itu adalah satu cabaran untuk pelari-pelari yang ingin berlari sebelum berbuka puasa. Adalah banyak advantage, banyak kelebihan kalau korang dapat berlari sebelum berbuka puasa, di mana korang dapat berlari dalam keadaan perut kosong. Tapi tak semua biasa untuk lakukan larian sebelum berbuka puasa. Korang boleh eksperimen diri bagaimana korang nak lari ketika berpuasa, lagi-lagi ketika sebelum berbuka puasa. Itu adalah satu cabaran untuk korang. Aktiviti yang korang boleh lakukan bukan saja berlari, korang boleh buat berbasikal, korang boleh buat jogging betul-betul slow jog, korang boleh buat aktiviti seperti strength workout yang menggunakan body weight training. Jadi benda banyak yang korang boleh lakukan 1 jam sebelum berbuka puasa. Manfaatkan masa yang ada. Kalau korang ada masa yang baik untuk korang kekal sihat pada bulan Ramadan, korang boleh gunakan masa 1 jam sebelum berbuka puasa. Pilihan yang ketiga adalah korang boleh berlari selepas berbuka puasa. Kebiasaan untuk mereka yang berlari selepas berbuka puasa adalah selepas 1 jam sehingga 2 jam. Itulah kebiasaan perut korang, dia punya makanan tu dah mula menurun. Janganlah korang lepas 30 minit selepas berbuka puasa makan-makan berat terus berlari. Tak muntah ni korang. Dalam buku mengatakan seelok-eloknya korang berlari selepas 2 jam sebaik-baiknya. Dinasihatkan untuk mereka yang nak berlari selepas berbuka puasa, boleh makan sikit ketika berbuka puasa, seperti makanan-makanan ringan dahulu, kemudian korang lari. Tak adalah korang rasa perut korang terlalu berat dengan makanan-makanan yang ada. Kebiasaan korang boleh makan dengan kurma, makanan-makanan yang tak terlampau berat. Selepas daripada korang dah makan, mungkin dalam 1 jam selepas itu korang boleh buat aktiviti sukan larian yang korang ingin buat. Dari segi intensity latihan, korang boleh buat bermula daripada low intensity sehinggalah high intensity. Korang kena ingat, kalau dah berlari selepas berbuka puasa ini, selalunya korang akan ganggu waktu tidur korang lah. Jadi apa yang korang perlu tahu, kalau korang ingin buat latihan selepas berbuka puasa, korang kena remind benda ni, jangan ganggu waktu tidur korang, sebab nanti korang susah nak bangkit pada waktu sahur. Kebiasaan kalau korang berlari pada waktu malam, ini akan menyukarkan korang untuk tidur pada waktu malam. Selalunya korang punya adrenalin darah korang membuat-buat, menyebabkan korang susah nak tidur. Jadi akan mengganggu pola tidur korang ketika bulan Ramadan. Semua ni pilihan masing-masing lah. Apa yang pengalaman yang aku boleh kongsi kat korang, kalau korang ingin buat latihan selepas berbuka puasa, kebiasaan dalam 1 jam pun dah memadai. Di antara pukul 9 sehinggalah pukul 10 ataupun pukul 9.30 sehinggalah 10.30. Tapi ada benda yang korang kena ingat, ada hal yang membimbangkan. Kebiasaan kalau korang bersukan selepas berbuka puasa akan ganggu waktu ibadah korang pada bulan Ramadan. Ini akan menyebabkan korang akan sukar untuk beribadah ketika bulan yang memang sangat-sangat kita jarang-jarang jumpa, setahun sekali. Janganlah sebabkan korang nak bersukan, korang nak berlari, akan ganggu ibadah korang. Kalau boleh, kalau korang nak buat, mungkin korang boleh buat selepas korang solat tarawih. Itu adalah terpulang pada diri masing-masing. Tapi apapun, kalau korang nak bersukan, jangan sampai ganggu ibadah korang, okey? Yang penting kita enjoy cara jaga kesihatan masing-masing. Mungkin korang boleh manage masa yang sesuai untuk korang melakukan latihan larian selepas berbuka puasa.
Seterusnya, korang boleh berlari sebelum sahur. Kiranya siapa yang berlari sebelum sahur ni sesuai untuk mereka yang selalu bangun pagi, selalu berlari waktu pagi sebelum matahari terbit. Sesuailah untuk mereka golongan-golongan begini. Tapi asal tibanya pada bulan Ramadan, korang perlu tukar cara punya rutin. Mungkin akan ganggu waktu tidur korang, sebabnya korang kena bangun awal. Tetapi tak perlu dirisaukan. Kebiasaan untuk mereka yang ingin berlari sebelum sahur, kebiasaan mereka sudah ada tenaga, sebabnya mereka dah makan pada waktu iftar malam sebelum tidur. Kiranya ada reserve tenaga yang diperlukan untuk mereka berlari sebelum sahur. Tetapi korang perlu ingat, selalunya orang yang berlari waktu selepas pada waktu bangun tidur, kebiasaan akan mengalami perut kosong. Jadi risiko untuk mereka yang tak biasa berlari selepas bangun pada tidur, korang perlu berhati-hatilah. Makan sedikit. Tetapi bagi mereka yang dah biasa, korang boleh berlari seperti biasa. Tapi bagi mereka yang tak biasa, makanlah sedikit roti ataupun jamah sedikit. Sekurang-kurangnya perut korang dah ready untuk berlari pada waktu pagi. Korang perlu ingat, kalau korang berlari pada waktu sebelum sahur, korang perlu sentiasa monitor korang punya intake air agar badan korang sentiasa hydrate, dan agar badan korang sentiasa hydrate ketika lari pagi itu. Yang penting selepas korang habisnya lari sebelum sahur itu, korang terus cepat-cepat minum air. Takutnya bila korang dah habis berlari tu, korang mengalami dehidrasi. Itu kita tak mahu tu. Sedangkan korang perlukan tenaga yang mencukupi untuk menghadapi hari siang di bulan Ramadan. Jangan disebabkan korang berlari sebelum sahur menyebabkan korang dehidrasi. Akhirnya korang akan merisikokan akan membuatkan badan korang lemah seharian korang berpuasa siang hari. Apapun, ia bergantung kepada diri masing-masing sesuai atau tidak berlari sebelum sahur. Bagi aku tak ada masalah untuk korang yang dah biasa, tetapi untuk weekdays tak semua orang boleh berlari sebelum sahur. Mungkin korang boleh berlari sebelum sahur ketika hujung minggu. Tapi apapun, tanyalah pada diri masing-masing sesuai atau tidak. Jadi untuk pilihan aku akan pilih pilihan yang kedua, di mana aku akan berlari sekurang-kurangnya 30 minit ke 45 minit sebelum berbuka puasa. Ini dah menjadi rutin kebiasaan. Setiap kali bulan Ramadan aku akan buat macam ni. Selalunya kalau aku ketika hujung minggu yang ada masa yang lebih, kebiasaan aku akan berlari sekurang-kurang 1 jam. Jadi ia bergantung jugalah kalau ketika musim panas. Sedangkan petang-petang sekarang panas kan, kadang hujan tak menentu. Tapi minimum kalau dapat, korang dapat 30 minit pun dah memadai untuk kekalkan fitness korang ketika bulan Ramadan. Untuk aku, sekurang-kurangnya aku akan berlari 30 minit ke 45 minit. Kemudian aku akan sambung dengan strength training seperti buat body weight training, angkatlah apa macam workout, sit up dan sebagainya. Aku akan kill time sebelum berbuka puasa. Ya bergantung lah. Yang penting korang manage masa korang yang sesuai. Kalau korang ada di rumah bersama keluarga, jangan lupa korang mintalah keizinan untuk korang nak berlari di luar sana. Jadi tak adalah ahli keluarga korang tunggu korang ni tak tolong ke untuk masak dan sebagainya. Jadi berselang-seli lah kiranya. Janganlah buat benda ni selalu. Mungkin ada masa korang ingin bantu keluarga korang di dapur. Tak adalah korang terlalu memilih berlari sebelum berbuka puasa. Jadi balancekan masa korang. Pilihan aku akan pilih berlari sebelum berbuka puasa. Itu sajalah perkongsian untuk konten kali ini berkaitan bilakah waktu yang sesuai untuk korang melakukan larian ataupun senaman ketika bulan Ramadan. Korang nantikan untuk next video, aku akan kongsikan tips persediaan untuk korang kekal bertenaga ketika bulan Ramadan. Aku akan buat untuk part yang kedua edisi konten bulan Ramadan. Korang yang dah tengok video ni jangan lupa like dan juga subscribe. Kongsikan kepada kawan-kawan yang lain yang tak beberapa tahu apakah dan bilakah waktu sesuai untuk berlari ketika bulan Ramadan. Harap ilmu yang aku kongsi ini dapat manfaat bersama. Korang dapat ilmu yang baik untuk dikongsi kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih setia bersama Bro Nyam. Kita jumpa lagi next video. Aku Bro Nyam. Bye bye.